Jadi Rasulullah SAW rambutnya tidak kerinting seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh rambut dia kerinting. Nabi Nuh rambut dia kerinting. Ja'dun qatat dalam bahasa Arab. Ja'dun qatat. Rambut yang kerinting. Nabi Muhammad tidak kerinting begitu dan tidaklah terlalu lurus seperti rambut Isa ibn Maryam alaihi salam. Lurus. Nabi Isa pun rambut panjang sampai bau juga tapi dia lurus. Nabi ni kalau turun dia naik sikit. Tapi bukan naik melingkui macam tu. Dia turun sampai sini tapi dia naik sikit. Segak lah tuan. Kan dia tengok orang panjang, orang handsome kan. Dia panjang tu, dia naik sikit. Dan Nabi kata para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina'. Nabi membanyakkan memakai satu lapis kain sebelum Nabi memakai kepiah dan juga surban. Nabi akan pakai satu lapis kain. Sebab apa? Ada banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya ialah bila rambut panjang, kemudian tuan-tuan tak buh minyak, elok ada rambut tu. Memang rambut tu tak elok. Rambut panjang, kemudian tak rajin jaga dan tak buh minyak, dia nampak lagi uduh orang tu. Mengerikan. Dia akan nampak mengerikan lah. Kan? Maka Rasulullah yaddahinu ra'sahu bizait. Maka Nabi selalu letakkan minyak. Walaupun bukan setiap hari. Sebab minyak ni, minyak zaitun yang Nabi guna. Minyak zaitun tak nak? Minyak zaitun. Jangan ambil hak tak ori pula. Ambil hak ori, insya-Allah dia menghitamkan rambut. Maka Nabi kadang-kala Nabi meminyakkan rambut dia 2 hari sekali, 3 hari sekali Nabi akan, sebab kesan dia tu lama bila dia minyakkan kan. Nabi akan minyakkan rambut dia dan Nabi selalu menyikatkan rambut dia. Bila rambut panjang kemudian diminyakkan dengan minyak zaitun, jadi kepiah jadi apa tuan? Jadi bertang. Bersih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan letak qina', disebutkan qina' iaitu selapis kain Nabi letak dulu. Baru Nabi pakai serban dia. Bersih tak serban Nabi? Bersih. Nabi letak dulu kain. Sahabat sebut kana yukthirul qina'. Nabi mesti letakkan qina' dulu, lapisan kain tu dulu sebelum pakai serban. Kalau buh minyak, sikat serban terus. Jadi apa serban? Hitam Bersih Rasulullah, kata para sahabat, bersih Rasulullah, Nabi akan ambil satu kain, Nabi buh di atas kepala, Nabi ikat. Lepas tu baru ambil serban, Nabi buh. Setiap kali buang serban tu, maka serban tu sentiasa bersih. Serban tu sentiasa bersih. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, habis hadis tadi ni. Dan kemudian, yang seterusnya, hadis sahih juga daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib, saya tak baca semua sebab tajuk dia muka rupa parah Rasulullah. Dalam hadis ni satu perkataan tentang kepala Nabi ni, iaitulah Sayyidina Ali sebut dakhmur ra'si. Nabi mempunyai kepala yang besar. Macam pelik ya. Kan? Macam mana tu? Sebab tu tak boleh baca sendiri. Jangan jadi Wahabi baca hadis sendiri. Dia suruh kata kat Wahabi pula. Happy siapa suruh panggil saya? Ni tak ada Wahabi. Tak ada. Tuan-tuan sekalian, jangan baca sendiri. Hadis sangat memerlukan kepada kefahaman ulama. Tuan-tuan baca dalam ni. Sayyidina Ali sebut 1, 2, 3, 4 ciri Nabi. Kemudian Sayyidina Ali sebut dakhmur ra'si. Kepala Nabi besar. Tak uduh kah? Ulama pun hurai. Kepala Rasulullah itu besar sesuai dengan tubuh badan Nabi yang tinggi. Walaupun Nabi tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah, Nabi itu sederhana orang Arab. Sederhana orang Arab bukan sederhana Melayu. Sederhana Melayu tinggi lain. Sederhana Melayu lain tuan-tuan. Sederhana Melayu ni lah kan. Sederhana Arab.
Yang tinggi di kalangan orang Arab seperti Sayyidina Umar. Tu tinggi di kalangan orang Arab. Yang tu tinggi. Kalau Sayyidina Umar ni, kalau dia naik kuda, dia boleh pijak dua-dua kaki dia tu ke tanah. Disebut lah. Tentang fizikal Sayyidina Umar disebutkan, dia naik kuda, dia boleh pijak dua-dua tu di tanah. Dia pernah beli kuda, dia beli-beli, dia naik, patah tulang belakang kuda. Ada no? Ni antara buku yang saya karang, insya-Allah terbit tahun depan, ialah tentang Sayyidina Umar. Saya menarik Sayyidina Umar ni, banyak kisah dia, terlampau banyak. Dia zaman keemasan Khulafa' Rashidun. Dia khalifah, dia beli kuda, patah tulang belakang kuda punya besar. Cerita Sayyidina Umar pula dah. Memang tak habis dah, saya tahu dah. Dah no? Bila patah tu, dia nak pergi hantar balik. Dia kata ni, bagi beli ni, apa kuda ni? Maka penjual tu kata, hang ambil elok. Ya Amirul Mukminin, tadi kamu ambil dalam kuda ni dalam keadaan elok. Sayyidina Umar kata tak mau. Kan? Panjanglah cerita dia. Itu tak payah. Kemudian Rasulullah SAW tak tinggi macam tu dan tidak terlalu rendah seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni kalau dia sarung kasut slipper Rasulullah, Ibnu Mas'ud ni jaga slipper Nabi. Nabi masuk Masjid Nabawi, dia akan ambil, dia sarung belah ni, dia sarung belah ni. Bila dia sarung slipper Nabi, penuh siku dia. Rendah ya. Ibnu Mas'ud. Tunjuk kat orang kan, dia tu apa dia? Takkan nak sebut saya apa kan? Rendah. Ibnu Mas'ud ni sangat rendah. Nah, maka ni kita nak faham ni. Rasulullah ni sederhana. Kana rajulan marbu'ah. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sederhana. Kaki Nabi lebih kurang panjang 22 cm. Saiz berapa tu kasut? 22 cm. Tak faham juga maqam Nabi Ibrahim. Nampak tak faham ke? Kan, tuan-tuan yang dah pergi umrah, tengok tapak kaki Nabi Ibrahim. Waktu nak bina Kaabah tu, Nabi Ibrahim pijak batu ketui besar ni. Dia pijak tenggelam batu keras tu. Mukjizat dia. Tenggelam sebelah je lah. Dia pijak tu tenggelam. Maka tapak tu lah yang ada sampai hari ni. Dulu dia tak buh kaca. Setiap orang lalu biasa orang. Dia buat tu. Tiap-tiap kali lalu pakai dia pegang tu. Lama-lama dia terhakis, tinggal sikit tapak tu. Tuan-tuan, tapak itu kata para sahabat, tapak kaki Nabi Ibrahim tu sama 100% macam tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang dia sama, lebar dia sama. Lepas pun pi tengok ukur, lebih kurang panjang dia 22 cm, lebar dia 11 cm. Besarlah tuan-tuan, Nabi tinggi lah. No, bukan sederhana Melayu maksudnya 22 cm, pembaris 15. Lebih kurang panjang, maksudnya Nabi, tubuh Nabi tu orang kata tinggilah. Maksudnya para ulama bagi tahu dhahmur ra'si, kepala Rasulullah besar tu sesuai dengan tubuhnya. Tuan-tuan tengoklah Allah Taala cipta, no? 90%, 95% kita ni Allah Taala cipta sama besar, sesuai dengan badan. Kepala kita sesuai dengan badan. Ada beberapa orang aja, setengah-setengah orang dan buat macam mana besar kepala dia. Badan kecil lah. Kan, sebahagian orang tu pun jarang-jarang berlaku. Maka dhahmur ra'si yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib ni sesuai dengan tubuh badan Rasulullah, dan para ulama lain sebut itu menunjukkan kepada kecerdikan dan kekuatan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Nabi dapat wahyu dan Nabi tak boleh lupa sebab yang tu syariat. Tuan-tuan bayang macam mana? Nabi dapat wahyu 23 tahun, wahyu duk turun sikit-sikit, bukan dia turun seketui Quran. Quran turun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun turun sikit-sikit. Kalau Nabi lupa macam mana? Maka Rasulullah tak lupa kekuatan akal Nabi SAW. Sebab tu kepala Nabi pun dia besar. Sesuai dengan tubuh dia. Ni ulama sebut, bukan huraian saya. Bukan huraian saya. Disebutkan oleh para ulama. Dan begitu juga nampak kepada keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika di Madinah mereka mendengar satu suara yang kuat satu ketika, dengar satu suara kan, bila dengar satu suara yang kuat ni orang takutlah nak pi. Takut nak pi. Sahabat baru duk tanya lah, benda apa baru duk sembang-sembang tanya. Kita pi tengok apa? Kan? Pakai duk sebut, nak pi tengok ada apa di situ, pakai duk bincang. Lah kali baru berani. Dia kita pi lah 4-5 orang. Pi sana, Nabi duduk sana dah. Seorang dia. Nabi dah ada di sana dah seorang-seorang. Berani Rasulullah. Itu sudut berani Nabi lah. Itu sudut berani.